Okey, Adam dah masuk, so cikgu mulakan hari ni punya kelas. Minggu lepas kita masuk bab cahaya iaitu bab 6. Okey. So kita dah bincangkan cahaya bergerak lurus. Okey, kita dah bincangkan cahaya bergerak lurus. Okey, kemudian kita sudah bincangkan saiz bayang-bayang. Okey. Kemudian kita dah bincangkan bentuk bayang-bayang. Okay, so hari ni cikgu masuk pula ciri iaitu cahaya boleh dipantulkan pula. Okay, so cahaya boleh dipantulkan. Okay, so apa tu maksud pantul? Pantul tu maksud dia pergi, dia menyinar, lepas tu dia pergi balik macam tu. Okay, itu pantul. Maksud dia, okay, cahaya ni dia boleh pantul macam ni. Ni cara dia. Okay, cuba bayangkan ini adalah cahaya. Apa-apa cahaya lah, sinar matahari ke ataupun lampu. Okay, so cahaya tu, sinar tu maksud dia punya cahaya tu. Okay, cahaya. So sinar tu akan lalu kat sini, sinar 7 kita panggil. Okay, sinar 7 ni lepas tu nanti dia akan pergi kepada satu permukaan. Okay, satu permukaan, lalu dia akan sinar pantulan. Dia akan pantulkan balik. Okay, jadi awak kena ingat, okay, apa-apa bahan yang digunakan untuk pantulan ni, dia mestilah keras, licin, berkilat. Okay, dan juga rata. Rata. Tahu rata? Okay, smooth. Okay, so itu adalah jenis permukaan dia. Jadi ini selalu dekat dalam exam dia akan tanya yang ni. Perasaan. So take note juga kat sini ya. Dia akan bagi satu cahaya, lepas tu nanti ini kena namakan iaitu sinar 7. Dia akan tanya awak dalam kotak ni kan. Dia akan letak kotak sini. So dia akan tanya awak, ini apa? Sinar apa? Jadi awak kena cakap sinar 7. 7 tu maksud dia reflection. Okay, dia akan reflect sinar 7. Kemudian dia akan sinar pantulan pula. Macam tu. 7 pergi ke mana? So sinar 7 adalah pergi ke mana, lepas tu pantulan dia. Okay, so ingat permukaan dia mesti ada 4 ciri-ciri tu. Yang pertama keras, kedua licin, ketiga berkilat dan keempat rata. Okay, right. So contoh dia, okay, bila cahaya dipantulkan dia akan mengalami yang ni. Okay, image dia. Image tu maksud dia, image tu apa maksud dia? Image tu adalah reflection yang awak nampak tu. Image ni lah, bila awak tangkap gambar kan, mesti ada foto yang awak nampak tu kan, itu image lah. Okay, so image dia bila kita gunakan cahaya pantulan ni, okay, kita akan nampak sama size. Okay, kita akan sama size. Dan kedua pula, songsang sisi. Apa tu songsang sisi? Okay, macam ni. Contohlah kan, awak angkat tangan kanan dekat cermin. Awak angkat tangan kanan dekat cermin, tapi dekat cermin yang awak nampak tu dekat tangan kiri awak, dia angkat tangan. Itu maksud dia songsang. Songsang tu terbalik. Okay, songsang tu maksud dia terbalik. Terbalik sisi. Okay, so contoh macam ni. Okay, so bila awak nampakkan huruf F ni, awak nampak dia terbalik, nampak tak? So ni adalah songsang sisi. Boleh faham ah? Okay, contohnya, okay macam ni. Kalau awak tengok dekat cermin kan, okay, seolah-olah awak gunakan tangan kanan. Tapi bila awak nampak dekat sini, dia seolah-olah mengikat pada tangan kiri. Tu maksud dia. Okay, tu maksud dia songsang. Alright. Okay, so nanti bila ini pun sama juga, sama macam ni. Tak semestinya satu saja sinar 7 cahaya, dia ada banyak. Jadi bila banyak awak lukis macam tu. Awak kena letak anak panah ni, nampak anak panah pergi dan anak pergi sana macam tu. Pergi ke sini, pergi ke sana macam tu. Di sini, di sana. Sini, sana, macam tu. Okay, right? Okay, so bahan yang contoh lagi, okay, selain pada cermin kan, bahan logam pun seperti perak, emas, timah dan juga aluminium juga pemantul cahaya yang baik lah. Okay, pemantul cahaya yang baik. Okay, so apa akan jadi? Okay, tadi kan ciri-ciri yang 4 tadi cikgu cakap tu kan. Cikgu kata dia ada sinar, dia kasar, dia kena licin, licin, rata, lepas tu apa lagi? Licin, rata, keras dan juga berkilat. Okay, 4 ciri-ciri ni. Tapi kan ada juga bahan yang macam ni. Maksudnya dia tak rata, nampak? Dia tak rata. Okay, so bila dia tak rata, lepas tu dia tak berkilat, okay, dia tak dapat nak memancarkan apa? Image. Jadi dia macam ni. Kenapa dia tak boleh pancarkan image? Kerana macam ni lah. Sinar 7 dia, sinar pantulan dia lari. Dia tak sama. Okay, sebabkan tu kita tak boleh nampak bila objek tu tidak rata. Okay, macam tu.
Ataupun permukaan yang hitam, kan? Sebab hitam kenapa? Sebab dia tak licin. Sorry, dia tak berkilat. Okay, sebab itu kita tak nampak. Okay, image dia. Okay, so apa kegunaan pantulan cahaya? Ini kegunaan dia. Kalau tanya awak fenomena apa? So, 4 ni adalah contoh dia. Yang pertama, okay, ini dekat kereta lah. Dua-dua ni dekat kereta. Satu dekat cermin sisi. Sisi kat tepi. Okay. Lepas tu, ini pula adalah cermin keselamatan yang side mirror tu. Side mirror pula. Apa tu dekat yang kita nak tengok kat belakang. Okay. So yang ni pun adalah cermin keselamatan lah awak letakkan. Okay. Ini dekat dalam kereta. Manakala yang ni pula kalau awak tengok, okay, doktor kan dia tak boleh nampak kat belakang gigi awak. Takkanlah dia nak dia angkat kepala awak macam tu baru dia nampak kan. Tak boleh macam tu kan. Jadi dia akan gunakan cermin. Okay, cermin tu akan nampak belakang gigi tu. So ni lah cermin pergigian. Okay, ataupun yang ni periskop. Periskop ni cikgu rasa mesti korang dah pernah buat kan dekat sekolah kan, periskop. Pernah buat kan? Tak pernah? Oh, okay. Tak apa, cikgu terangkan. Okay, periskop ni adalah digunakan pada kapal selam, submarine. Okay. Awak perasan kalau submarine, orang duduk dalam kan? So macam mana dia nampak permukaan laut? Jadi dia gunakan periskop. Periskop tu macam ni. Dia akan bentuk macam Z, huruf Z. Okay. Lepas tu dekat tepi ni, dia ada cermin. Jadi bila dia nampak ada sebuah objek kat sini, objek tu akan pantulkan cahaya dia ke cermin ini. So cermin ni akan pantulkan ke sini, cermin ni, kemudian orang ni boleh nampak image tersebut. Okay, macam tu. So ni periskop. Okay, boleh faham? Okay, ya. Okay, so okay, seterusnya, okay, itu adalah cahaya pantulan. Okay, cahaya boleh pantul, cahaya boleh dipantulkan. Kemudian ciri yang keenam adalah cahaya boleh dibiaskan. Okay, dibiaskan tu maksud dia, okay, dia bergerak, cahaya tu bergerak daripada satu medium ke medium yang berbeza. Apa tu medium? Bahan tu punya karakter, apa jenis dia. Yang pertama, medium ada 3, cecair, pepejal, gas. Ingat, medium ada 3, pepejal, cecair, gas. Okay, ada 3, itu medium. Contoh, okay, contohnya buku. Medium dia apa? Medium dia adalah pepejal. Sebab dia keras, awak tak boleh nak hancurkan dia. Okay, lepas tu gas, macam ni, udara. Okay, itu medium. Lagi satu pula air. Air adalah cecair macam tu. Okay, boleh faham? Okay, so seterusnya, okay, okay, itu medium. Okay, awak tengok itu medium. Okay, kemudian, okay, dia ni, cahaya ni bergerak dari satu medium ke satu medium lain, tapi dia mesti ada berbeza, medium tu berbeza ketumpatan. Ketumpatan tu dia punya ni, macam ni. Ketumpatan tu awak boleh pegang, awak boleh rasa. Tumpatnya dia, berapa mampatnya dia. Mampat tu macam awak boleh rasa, pegang benda tu. Okay, tu ketumpatan, berat macam tu lah. Okay, cahaya itu akan dipesongkan. Okay, cahaya tu akan pesong. Sebab tu dia kata sini cahaya boleh biaskan. Okay, so contoh pembiasan cahaya ni, okay, macam ni. Air ke udara, udara ke air, ataupun kaca ke udara, udara ke kaca. Itu saja cara dia, cahaya bergerak. Okay, contohnya, kita letakkan kat sini. Oh, okay, sebelum tu. Okay, sebelum tu, kejap. Okay, yang ni, cikgu dah bagi tahu, ini nama dia kan yang 3 segi ni kita panggil sebagai prisma. P-R-I-S-M-A, prisma. Okay, apa tu prisma? Prisma tu adalah sejenis kaca. Okay, prisma. Ini tak masuk exam awak lah, cuma cikgu bagi tahu apa bentuk, kenapa dia nak bentuk 3 segi ni. Okay, prisma ni dia umpama kaca lah, apa-apa objek kaca. Okay, jadi kan bila kita letak sini, contohlah cikgu letak sini torchlight, cikgu pakai lampu suluh kan. Okay, so lampu suluh tu akan bagi cahaya dia. So sini sinar tuju, cahaya akan lalu kat sini. Bila dia sentuh saja permukaan cermin ni, okay, cahaya tu nampak tak ada bengkok. Nampak dia akan bengkok. So ni kita panggil sebagai sinar terbias. Sinar terbias tu daripada sinar tuju ni lah, sinar terbias.
Kemudian nanti dia akan keluar daripada prisma ni dan kita panggil sebagai sinar biasan. Biasan dia, hasil dia. Okay, so nampak dia bengkok. Daripada sini dia akan bengkok sikit, kemudian dia akan lalu kat sini. Jadi yang ni adalah udara ke kaca. Lepas tu kaca ke udara. Macam tu. Ini adalah cara cahaya dibiaskan tu. Okay, udara, kaca, kaca, udara. Macam tu lah. Okay, so faham itu prisma? Okay. Okay, seterusnya. Okay, so ini adalah satu contoh dia lah. Okay, contohlah awak ambil air kan. Air tu tak penuh pun. Okay, air tu separuh macam ni saja. Kemudian kalau tengok, sudu tu akan bengkok sikit. Betul? Itu adalah bayang yang awak boleh nampak image dia. Iaitu cahaya boleh dibiaskan lah. So sebabkan dia guna fenomena ni. Okay, cahaya dibiaskan. Okay, tadi contohnya cahaya masuk ke kaca ni. Lalu kaca ni pergi ke daripada udara ke pepejal, pepejal ke cecair. Macam tu. Okay, so bila macam tu, okay, kita nampak ni seolah-olah sudu tu bengkok. Padahal tak bengkok pun. Okay, sudu tu tak bengkok. Dia bengkok disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan tu. Okay, cahaya yang dibiaskan. Okay. So, kemudian fenomena dia, okay, contohnya, biasa macam ni. Kalau awak pergi ke sungai ke, awak mandi kolam ke kan, contohlah awak terjatuh barang awak, okay, benda awak jatuh, lepas tu nak capai dia, okay, tapi awak macam, kenapa tak dapat? Banyak kali awak try baru awak dapat. Disebabkan ini, fenomena pembiasan cahaya tu. Okay, sebenarnya objek tu berada dekat sini, nampak? Ini objek dia. Tapi bila awak nampak dekat permukaan, okay, sorry, awak nampak dekat atas permukaan air, awak nampak seolah-olah objek tu dekat sini. Sebab tu awak cuba nak ambil dekat sini. Padahal benda tu dekat sini. Disebabkan oleh cahaya pembiasan ni. Okay? Boleh? Okay. So, sebagai contoh lagi satu pula, okay, kedudukan bintang. Awak nampak, nampaklah bintang tu, terangnya bintang kan? Tapi sebenarnya bintang tu adalah sangat jauh. Okay, sangat jauh. Itu pun disebabkan oleh pembiasan cahaya. Cahaya daripada matahari sinar dekat langit. Okay, so awak nampak seolah-olah bintang tu dekat padahal dia lagi jauh. Okay, lagi jauh. Ataupun awak boleh tengok sini. Contohnya awak gunakan yang ni. Kanta pembesar. Okay, kanta pembesar awak nampak objek tu sangat besar. Padahal bila tengok dia sangat kecil. Disebabkan oleh pembiasan cahaya lah. Okay, ataupun yang ni pula. Awak letak duit shilling kat sini, seolah-olah awak nampak shilling tu berada di atas sedikit, padahal dia dekat bawah. Macam tu. Ataupun awak gunakan, okay, awak gunakan balang ataupun akuarium yang besar supaya awak nampak ikan tu besar, padahal ikan tu kecil saja. Okay, itu pun disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan tak untuk pembiasan cahaya ni? Tak ada? Tak ada, okay. Ada, cikgu teruskan. Oh, habis dah. Okay, so itu saja. Okay, cahaya pembiasan. Okay, kita ulang balik. Okay, ciri-ciri cahaya, macam mana cahaya tu boleh kita nampak. Okay, yang pertama, cahaya bergerak lurus. Ingat tak eksperimen tu? Orang tu tengok cahaya dia macam ni kan, lurus kan, straight kan? Dia tak ada bengkang-bengkok. Macam tu. Okay, cahaya bergerak lurus. Kemudian, kita tengok saiz bayang-bayang. Ingat lagi saiz bayang-bayang? Okay, ada skrin, ada objek, lepas tu ada lampu sulung. Kita hanya gerakkan objek dekat dengan lampu ataupun objek jauh daripada lampu ataupun kita gerakkan objek dekat dengan skrin, jauh dengan skrin. Okey, itu saiz bayang-bayang. Okey, kemudian kita tengok lagi bentuk bayang-bayang tu. Dia boleh gerak dua saja. Itu kita gerakkan lampu tu, cahaya tu ataupun kita gerakkan objek untuk tengok bentuk bayang-bayang tu. Okey? Ataupun kita untuk ciri yang keempat pula adalah cahaya boleh dipantulkan. Baru tadi kita belajar. Cahaya boleh dipantulkan sebab tu kalau awak tengok dekat cermin, awak boleh nampak, oh, awak gosok gigi kat tangan kanan. Tapi bila awak tengok dekat situ, dia seolah-olah gosok gigi kat kiri. Itu sebabkan oleh image pantulan tu. Dan juga bila awak tengok kat cermin, awak tak nampak awak punya muka besar daripada diri awak sendiri kan? Itu sebabkan oleh image yang dihasilkan.
Okay, image dipantulkan. Alright. Dan kemudian last sekali adalah cahaya boleh dibiaskan, iaitu yang ni lah. Yang ni iaitu kita boleh nampak objek tu seolah-olah bengkok. Okay, disebabkan oleh cahaya pembiasan. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk bab ini? Sebelum cikgu bagi awak latihan. Ada? Okay. So, cikgu bagi awak latihan. Sebelum tu, macam biasa cikgu bagi dekat chat dahulu. Sekejap ya. Chat. Siapa yang boleh download, bagi tahu cikgu dulu. Siapa tak boleh, cikgu akan bagi dekat nombor WhatsApp awak lah. Oh, sekejap, cikgu tengah download. Dia tengah download je. Okey, kejap. Jangan balas apa-apa. Kejap. Okay. Tengah download, sementara tu cikgu buka dulu latihan dia. Okay, so sekarang ni cuba buka. Cikgu dah hantar. Cuba buka kat chat. Siapa yang tak dapat, cikgu bagi dekat email. Dekat WhatsApp. Okay, so Gantan dah dapat. Yang lain. Ini latihan lah. Latihan yang kita buat untuk bab 6 ni. Okay, Syavinesh, nanti cikgu WhatsApp awak sekejap. Yang lain? Syavinesh tak dapat, Adam tak dapat, okay. Jasjit. Jasjit dapat? Cuba buka. Tak dapat, cikgu WhatsApp. Jasjit, dah dapat download? Dapat download tak? Kalau tak, cikgu bagi dekat parents, dekat ibu punya WhatsApp. Adam dengan Syavinesh, cikgu dah hantar. Jasjit dapat?
Okay, Syafrin sudah dapat. Adam dah dapat. Cikgu dah bagi ke Adam. Dah dapat. Okay, cikgu bagi dekat dekat awak. Just cik. Ibu awak. Okay, so semua cikgu dah bagi latihan ini. Okay, cikgu dah hantar pada semua orang. Right. Okay, so kita tengok ni dulu. Okay, sebelum tu kan, cikgu dengan Adam pergi solat dahulu. Okay, awak tengok soalan tu dulu tau. Yang cikgu bagi dekat phone ataupun yang awak dah download. Tengok soalan tu, cuba jawab dahulu. Okay, nanti cikgu datang balik. Bagi cikgu masa 5 minit dengan Adam lah. Okay, kami pergi solat dulu lah. Okay Adam, pergi solat dulu. Okay, okay yang lain sekejap lah, 5 minit.
Okay. Okay, so Adam dah balik? Adam dah ada? Okay. Yang ni kan, soalan ni tak payah awak ni download untuk jawab soalan saja. Okay, letak jawab soalan saja, jawapan saja. Cikgu tak payah awak salin soalan tu. So nanti cikgu akan bagi juga latihan ya. Okay, so ni cahaya bergerak lurus kan? Okay, ni dalam tajuk cahaya bergerak lurus. Okay, so nombor 1, situasi manakah yang dapat melihat cahaya daripada lilin? Jawapan? Yang satu yang boleh dapat cahaya lilin, iaitu situasi A ke situasi B? Situasi B. Okey, betul, situasi B. Okey, so tulis sini situasi B. Okay, sini kena letak situasi B ya. Okay, kemudian nombor 2, apakah yang kamu boleh huraikan tentang cahaya? Okey, sekarang ni cahaya, apa yang kita boleh huraikan? Huraikan. Iaitu apa? Cahaya sebab kat sini awak tak nampak dia cahaya, tapi dekat sini awak boleh nampak lilin tu. Okey. Jadi cahaya ni bergerak macam mana? Ya, okey, cahaya bergerak lurus macam tu. Tulis situ. Cahaya bergerak lurus. Kalau awak kata cahaya hanya boleh bergerak lurus, tak boleh sebab kan tadi dia ada banyak cahaya dibiaskan dan sebagainya. Jadi kita kata kat sini situasi dia. Okey, so cahaya ni salah satu ciri dia bergerak lurus. Macam tu. Okay. Kemudian nombor 3, berikan satu contoh yang membuktikan jawapan kamu di 2. Okey, yang ni. Kenapa awak contoh untuk awak kata cahaya itu bergerak lurus? Okey, apa contoh dia? Selain pada situasi ni. Contoh dia, kita gunakan apa? Fenomena dia. Kan banyak hari tu kan cikgu tunjuk. Awak buat ni je Syahvinesh, jawapan saja awak tulis. Tak payah tulis soalan, jawapan saja. Awak tulis macam A, 2, apa macam tu. Alur cahaya dari kereta, okey betul. Sugatan, jawapan Sugatan betul. Yang lain, ada lagi tak contoh selain pada alur cahaya dari kereta? Itu cikgu bagi awak 3 contoh kan? Ya, awak boleh kata sini. Okey, dia minta satu contoh. Tapi awak boleh pilih salah satu. Okey, awak boleh cakap alur cahaya. Kalau awak tak letak alur cahaya pun tak payah. Pun tak apa. Kalau awak letak alur, contoh awak kata cahaya dari kereta pun boleh. Kalau awak letak alur cahaya pun boleh. Okey. Dari kereta. Okey, lagi awak boleh cakap sini. Okey, cahaya lampu suluk. Flashlight. Lagi satu. Cahaya dari rumah api. Macam tu. Okay, ada 3 ni. Awak boleh pilih satu ataupun awak letak saja contoh ni supaya awak boleh ingat lagi.